Baik, anak-anak murid yang dikasihi sekalian, so petang ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan tajuk yang seterusnya bagi bab yang keempat, keelektromagnetan, dengan kita akan mempelajari 4.2 aruhan elektromagnet. Okey. Aruhan elektromagnet. Sebelum kita bincangkan berkaitan dengan aruhan elektromagnet, pada kelas yang lepas kita membincangkan berkaitan dengan daya yang terhasil oleh satu konduktor di dalam medan magnet. Maksudnya apa? Kita bincang tentang motor kan. Sebelum ni kita bincang apabila ada arus mengalir dalam satu konduktor, okey, dan konduktor tersebut berada di dalam satu medan magnet, satu daya akan dihasilkan. Daya tersebut kalau kita kaitkan dengan motor adalah merujuk kepada putaran. Motor tu berputar. Okey, putaran tu terhasil. Di mana untuk meningkatkan putaran ataupun meningkatkan daya yang dirasai oleh konduktor tersebut, ada 3 faktor. Pertama, faktornya ialah arus. Yang kedua, faktornya adalah kekuatan medan magnet. Dan yang ketiga, faktornya adalah bilangan lilitan. Okey, itu berkaitan dengan pembelajaran yang lepas. Okey, motor dia mesti ada arus yang mengalir, kemudian barulah boleh berlakunya satu putaran atau satu gerakan. Itu kita dah bincang pada 4.1. Pada hari ini kita nak bincang 4.2. Pernah tak awak melihat dynamo? Dynamo basikal? Sekarang ni basikal lampu dia semua dah guna yang charging semua. Dulu dia ada dynamo. Bukan sabun dynamo. Satu alat. Saya fikir dah berlaku tu. Ya, satu alat yang mana bila dynamo tu dia berputar, dia akan menyebabkan lampu menyala. Arus mengalir. Ataupun apa yang awak belajar semasa tingkatan 3. Semasa tingkatan 3 awak belajar apa? Semasa tingkatan 3 awak belajar turbin. Hydroelektrik. Air mengalir dalam bawah empangan, kemudian ada turbin yang berputar. Turbin tu pun menghasilkan tenaga elektrik. Okey, ataupun dalam satu slide semasa program motivasi awak pada hari Sabtu yang lepas tu, di mana ada satu steam, pemanasan, ada steam, steam dia akan memutarkan turbin pun akan menghasilkan ataupun menjana tenaga elektrik. So macam mana turbin tu, putaran turbin boleh menjana tenaga elektrik. Okay, itu yang kita akan bincangkan. Kita akan bincangkan pada hari ini. Okay, dalam tajuk aruhan elektromagnet. Okay, aruhan elektromagnet. Kalau tengok kat sini satu gitar elektrik komponen pickup gitar bass elektrik. Okey, pita dalam pita yang terdiri daripada 4 batang magnet lah. Dan gegelung kupra menghasilkan satu isyarat elektrik melalui aruhan elektromagnet. Okey, kalau gitar elektrik ni memang dia akan nak function sambung elektrik mesti ada sambungan dia. Okey, dia mempunyai beberapa kuprum ataupun tali dia. Tali lah. Tali gitar ni pun dia berlainan lah. Dia ada yang tebal, ada seadanya tebal, ada yang halus. Sebab semua tu ada fungsi-fungsi dia lah. Kalau kita dah bincang dalam bab gelombang. Kalau tali tu dia halus, dia akan menghasilkan frekuensi yang tinggi lah. Kalau tebal dia akan menghasilkan frekuensi yang rendah. Okey, ni dia ada batang magnet, ada 4 batang magnet, kemudian ada gegelung. Okey, kemudian dia akan menghasilkan isyarat elektrik. Okey, waktu bila akan menghasilkan isyarat elektrik tersebut? Semasa tali tu bergetar. Semasa tali tu bergetar. So macam mana dia punya konsep dia sebenarnya? Okay, kat sini ada dawai ataupun satu konduktor. Konduktor ni berada, kita letakkan dalam medan magnet. Kita gerakkan dalam medan magnet nanti. Okay, medan magnet dari utara ke selatan.
Okey, antara medan magnet tu akan ada flux magnet ataupun medan magnet. Okey, kadang-kadang saya akan sebut sebagai flux magnet ataupun kadang-kadang saya akan sebut sebagai medan magnet. Okey, flux dan juga medan tu benda yang samalah. Magnetic field or magnetic flux. Okey. So, apabila sebatang dawai kuprum digerakkan merentasi flux magnet, satu daya gerak elektrik teraruh dalam dawai tersebut. Okey, apabila kita gerakkan dawai kuprum kita gerakkan merentasi flux magnet. Flux magnet ni adalah merujuk kepada garis medan ni. Okey, garis medan. Garis medan itu adalah flux. Okey. Apabila kita gerakkan, maksudnya kita telah melakukan satu perubahan. Satu perubahan pada flux magnet. Atau setengah buku dia menggunakan istilah kita telah memotong flux magnet tersebut. Kan? Walaupun flux magnet itu terpotong, tetapi dia tidak akan terputus terus lah. Seperti air yang dicincang, tidak akan putus. Macam tu. Ada tetap ada. Masa kita lalu je dia akan ibarat terputus. Okey, tu setengah buku dia akan gunakan perkataan cuts the magnetic field. Memotong garis medan ataupun memotong flux magnet. Setengah buku dia akan menggunakan perkataan mengubah. Kita ubah dia punya flux magnet. Dua-dua istilah tu boleh digunakan. Okey, so apabila kita ubah ataupun kita potong flux magnet tadi, apa yang akan berlaku? Satu daya gerak elektrik terhasil. Satu daya gerak elektrik teraruh dalam dawai akan terhasil. Okey, awak dah pernah dengar perkataan daya gerak elektrik ni? Daya gerak elektrik dah belajar dalam bab elektrik yang lepas, adalah merujuk kepada tenaga, merujuk kepada kerja yang dilakukan untuk menggerakkan 1 coulomb charge dalam 1 liter. Maksudnya kat situ. Apa yang akan terhasil DGE. DGE yang kita panggil kat sini sebagai DGE teraruh. Okey, selamat datang Isa. Nampak Isa angkat tangan kat situ ni. Tertekan je. Tak apa, maksudnya awak memberi perhatian. Okey, so fenomena ini dinamakan sebagai aruhan elektromagnet. Okey, aruhan elektromagnet ni macam mana berlaku? Okey, apabila berlaku perubahan flux magnet ataupun satu dawai digerakkan dalam flux magnet menghasilkan satu daya gerak elektrik. Itu yang dipanggil sebagai aruhan elektromagnet. Ataupun aruhan elektromagnet ni adalah penghasilan DGE teraruh. Penghasilan DGE teraruh dengan berlakunya pemotongan flux magnet. Boleh tak Miza? Clear tak apa yang saya cakap Miza? Cikgu, Ya. teraruh tu maksud dia apa? Teraruh. Oh, susah saya cakap teraruh tu apa yang hasilnya nantilah. Semua istilah ada. Istilah je aruhan. Teraruh. Okey, terhasil disebabkan oleh pemotongan flux. Itu. Cikgu. Ya. Rizal. Flux magnet dengan daya paduan lain tak cikgu? Oh, lain-lain, dia tak sama. Dia tak sama. Yang kita bincang pada 4.1 tu kita nak tengok dia bergerak ke mana. Tapi untuk kita hari ni apa kita bincang, kita dah tahu dia bergerak ke mana, kita nak tahu arahnya ke mana pula. Okey, tu perbezaan apa yang kita bincang pada minggu lepas dengan minggu ni. Okey, jika dawai itu disambung, apabila dawai itu disambung menjadi satu data lengkap, pesongan jarum penunjuk galvanometer diperhatikan. Okey, macam mana kita nak tengok dia punya arah arus? Kita nak tengok arah arus adalah menggunakan pesongan galvanometer. Okey, satu kita gunakan pesongan galvanometer. Yang kedua kita boleh gunakan petua tangan kanan Fleming. Okey, yang nombor petua tangan kanan Fleming. Minggu lepas tangan kiri. Hari ni dalam aruhan kita gunakan petua tangan kanan Fleming. Kanan. Petua Fleming tangan kanan. Fleming
right hand rules. Fleming right hand rules. Petua tangan kanan Fleming. Tunggu. Okey, kita contoh kat sini ya. Ini menunjukkan arah daya, ini menunjukkan contoh kat sini. Okey, ini menunjukkan arah arus terasil daya aruhan elektromagnet juga taruh dalam dawai magnet bergerak ke arah dawai yang pegun. Okey, macam inilah kita tengok kat sini. Tengok dua gambar ni. Kita tengok dua gambar tadi. Okey, galvanometer kalau ada galvanometer dekat makmal, galvanometer. Dan skala galvanometer ni kalau tak ada apa-apa arus, dia akan berada dekat tengah-tengah. Bacaan dia berada di tengah-tengah. Okey, nanti dia akan terpesong ke kanan atau ke kiri apabila ada arus yang mengalir. Okey. Ni berdasarkan kepada silibus awak kadang dia tak sama dalam simulation tak sama dengan apa yang ada dalam silibus, tak sama dengan eksperimen dia ni. Tapi kalau kita apa yang belajar dalam buku teks, dia ada bersamaan dengan beberapa eksperimen lah. Jadi awak tak boleh nak rujuk yang untuk arah gerakan galvanometer ni, awak tak boleh nak rujuk buku-buku rujukan KBSM. Tak boleh. Sebab dia tak sama. Okay, sebab dia ada sikit perubahan lah. Yang telah diperbetulkan lah. So kalau ada buku KBSM tu kat sini kena berhati-hati sikit. Okey, so kalau ada buku ataupun ada arus kat sini, sekarang ni kita nak gerakkan ke mana ni? Contohnya lah, kita gerakkan dawai ni ke atas. Sekarang ni arah gerakan dawai ke atas. Kemudian ada medan magnet. So bergerak ke atas. So contohnya arus mengalir ni ni arus mengalir. Arus mengalir daripada negatif ke positif terminal galvanometer. Okey, jadi kalau arus bergerak ke kanan awak, pesongan galvanometer ni akan pergi ke kiri. Okay, kalau nampak galvanometer bergerak ke kiri, maksudnya arus tu ke kanan. Kalau nampak galvanometer tu ke kanan, maksudnya arus tu ke kiri. Boleh tak yang tu? Okey. Tu satu sebab nak guna apa? Dua. Pesongan galvanometer boleh ditunjukkan. Pesongan jarum galvanometer ni menunjukkan apa? Menunjukkan pertama adalah disebabkan kehadiran arus. Okey. Kenapa kita tak guna ammeter? Ammeter kan gunakan untuk menentukan nilai arus. Kenapa kita tak guna ammeter? Okey, sebab kita guna galvanometer sebab arus yang mengalir ni sangat kecil dan juga kita nak tentukan ke manakah dia punya arah arus tu. Okey. Okey, kita tengok kat sini gambar rajah yang kedua. Okey, ni daya ke atas. Dia bergerak ke atas. Anak panah ni bergerak ke atas. Oops. Cikgu. Ya. Dia kalau jarum galvanometer tu ke kiri, maknanya arus tu ke kanan Ya. Oh, dan sebaliknya cikgu. Ya, dan sebaliknya. Cikgu. Okey, contoh ni kita tengok dia naik ke atas. Okey, gerak ke atas. Tadi pun gerak ke atas kan, tapi ke kiri. Tengok arus lah. Tengok arus ni bergerak daripada mana ke mana? Daripada kanan ke kiri kan. Arus ni bergerak kanan ke kiri. So tengok galvanometer ni, dia pesong pada arah yang bertentangan. Okey. Ini salah satulah cara kita nak menentukan dia punya arah arus. Yang kedua tadi saya cakap apa? Kita gunakan Petua tangan kanan Fleming. Okey, kalau guna petua tangan kanan Fleming ni kan, rajah ni salah sebenarnya kalau guna petua tangan kanan Fleming. Okey, kembali sini ya. Okey,
Dekat sini apa yang untuk petua tangan kanan Fleming F-L-E-M-I-N-G. Ini je ejaan dia, petua tangan kanan Fleming. Okey, kita ada ibu jari. Okey, ibu jari ni merujuk kepada dia punya daya. Okey, kemudian kita ada jari telunjuk. Jari telunjuk menunjukkan medan magnet. Dan juga kita ada jari tengah menunjukkan kepada arah arus. Arus. Okey, tu dua jari tutup. Jadi macam tu lah. Okey. Okey, so apa yang kita kena tengok, kita keluarkan tangan telunjuk dulu. Tangan kanan. Okey. Tangan kanan utara ke selatan, tunjuk utara ke selatan. Okey, dah tunjuk utara selatan. Okey, kemudian kan keluar ibu jari. Ibu jari ke atas. Okey, kemudian keluarkan jari hantu. Okey, so dapat arah inilah jari hantu awak. Okey, ni jari hantu awak, arah arus ni dapat. Okey, ini medan magnet, ni jari telunjuk. Medan magnet, jari telunjuk, atas daya. Daya adalah ibu jari. Sama juga macam sebelum ni. Okey, ibu jari apa? Ibu jari adalah untuk merujuk kepada daya. Jari tengah adalah merujuk kepada medan magnet. Jari hantu adalah merujuk kepada arah arus. DMA kan? DMA. Daya, ibu jari daya. Lepas tu jari telunjuk medan magnet. Jari hantu arah arus. Dia minat aku. D, daya. M, minat. A, aku. Contoh. Ataupun tak nak yang tu, ibu jari apa? Daya kan? Force. Daya. Okey. Jari telunjuk first finger adalah untuk medan magnet. Medan magnet dalam istilah dia simbolnya B. Saya tunjuk simbol Kalau peringkat tinggi dia ada simbol dia, daya F. Lepas tu untuk medan magnet dia punya simbolnya B. Untuk arus I. So boleh guna F, FBI. Ingat FBI kan? Pasukan penyiasat tu. Okay, FBI, F force, B medan magnet, I adalah untuk arus. So yang ni betul lah ni so arus kat sini betul. Okay. Sebab dia bergerak ke atas. Okey, mungkin yang ini arah arus berbeza, mungkin arah medan magnet ni awak tukar dalam buku teks awak, buat anak panahnya ke bawah. Sebab kita nak dapatkan arah arus ni yang sama Dalam buku teks tu ubah anak panah merah ni kepada ke bawah. Okey, maksudnya dia bergerak ke bawah. Daya ke bawah Okey, sekarang gunakan ibu jari awak. Ibu jari, petua tangan kanan Fleming awak. Mulakan dengan apa yang mudah. Yang mudah adalah first field dia, magnetic field. Okey, medan magnet dia. So medan magnet daripada utara ke selatan. Okey, keluarkan jari telunjuk utara selatan. Okey, kemudian dia bergerak ke mana? Itu adalah daya ke bawah. DF. Okey, kemudian keluarkan jari hantu. English, Fizik, Sains, Biologi, Okey, keluarkan jari hantu. So orang nampaklah arah arus dalam arah arus yang mengalir dalam apa ni? Arah arus yang mengalir dalam wire. Boleh Marisha? Macam mana nak gunakan petua tangan kanan Fleming? Okey, awak jangan risau. Awak sekarang awak ada dua petua kan. Satu petua tangan kiri Fleming, satu petua tangan kanan Fleming. Okey, untuk petua tangan kiri Fleming, kita nak cari arah dia ke mana. Maksudnya mesti ada arus yang diberikan. Petua tangan kanan Fleming pula, kita nak cari ke mana arus dia. Nak cari arus. Okey, senang macam inilah. Nanti di hujung nanti kita akan belajar untuk aruhan elektromagnet ni adalah merujuk kepada penjana. Penjana.
pencana atau generator. Pernah dengar generator? Pernah dengar pencana? Pencana ni lah yang akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, generator kan. Pencana tu bahasa Inggerisnya generator. Okey, so untuk generator kita akan gunakan right. Generate. Generator guna right. Guna tangan kanan. Boleh? Tu mudah sikit nak bagi mudah ingat lah. Kalau yang menggunakan pencana kita gunakan tangan kanan. Generator guna right hand. Okey, yang tadi dia melibatkan, kita bincang tadi yang melibatkan sebagai satu konduktor je lah, satu dawai. Sekarang apa yang berlaku kalau ada gegelung, dawai gegelung ataupun dawai gegelung ni kita panggil sebagai solenoid. Macam mana pula kita nak tentukan arah arus dia? Bagaimana pula dia boleh menghasilkan aruhan elektromagnet? Aruhan elektromagnet. Okey. Apa aruhan elektromagnet tadi? Aruhan elektromagnet ialah penghasilan DGE teraruh apabila berlaku perubahan flux magnet. Okay. Aruhan elektromagnet adalah penghasilan DGE teraruh apabila berlaku perubahan flux magnet ataupun apabila berlaku pemotongan flux magnet. Itu kena ingatlah. Daripada definisi tadi kita akan bincang ataupun kita akan gunakan dalam huraian-huraian kita dalam bab ni. Okey, kat sini ada sebatang magnet kekal. Okey, magnet kekal huruf U. Kemudian ada solenoid. Kita gerakkan solenoid ni ke dalam gerakkan magnet kekal ke dalam solenoid. Jadi apabila kita gerakkan magnet kekal ke dalam solenoid, dia akan menghasilkan satu DGE aruhan. Okey. So apabila sebatang magnet bar digerakkan mendekati atau menjauhi sebuah solenoid, lilitan solenoid memotong garis medan magnet. Maka aruhan elektromagnet terhasil dalam satu DGE teraruh merentasi solenoid. Okey, apa kata kuncinya untuk menghasilkan aruhan elektromagnet? Mesti berlaku perubahan flux ataupun mesti berlaku pemotongan flux magnet. Bagaimana pemotongan flux magnet boleh berlaku? Pemotongan flux magnet boleh berlaku apabila ada gerakan relatif. Maksudnya kita gerakkan, sama ada kita gerakkan konduktor, kita gerakkan solenoid, kita gerakkan magnet. Salah satu pergerakan tersebut apabila kita gerakkan akan menyebabkan berlaku pemotongan flux magnet dan ia akan menyebabkan terhasilnya aruhan elektromagnet ataupun DGE teraruh. Okey, daya gerak elektrik teraruh akan menghasilkan arus aruhan dalam litar dan jarum penunjuk galvanometer terpesong. Okey, yang ni kita gunakan simbol sahajalah. Tengok arus bergerak ke kanan tapi pesongan galvanometer adalah ke kiri. Okey, kenapa bergerak ke kiri? Dia tak ikut arah arus. Galvanometer ni kebiasaannya dia akan mengikut arah elektron. Sebab arah elektron dengan arah arus kan bertentangan. Okey? Jadi galvanometer dia akan lebih tengok kepada arah elektron. Kalau arus ke kiri dia akan bergerak ke kanan. Okey, aruhan elektromagnet ialah penghasilan DGE. Yang ni dia punya definisi dia. Aruhan elektromagnet adalah penghasilan DGE aruhan merentasi satu konduktor. Penghasilan DGE aruhan merentasi satu konduktor apabila terdapat gerakan relatif. Terdapat apa? Terdapat gerakan relatif yang saya cakap tadi lah. Terdapat gerakan relatif antara konduktor itu dengan satu medan magnet. Ataupun apabila konduktor itu berada dalam medan magnet berubah.
Okey, maksudnya boleh ni definisi lah, kena ingat lah, kena hafal definisi ni. Okey, penghasilan energi taruh apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor dengan medan magnet. Okey, kalau tak dapat ini, gunakan ayat tadi lah, apabila berlaku perubahan flux magnet. So kena ingat, macam mana berlaku perubahan flux magnet? Nak berlaku perubahan flux magnet, mesti ada gerakan relatif. Okey, tengok contoh kat sini. Contoh. Okey, tengok contoh kat sini. Okey, ini solenoid. Okey, ini solenoid. Ini adalah yang saya gerak-gerakkan ni adalah apa kita panggil? Kita panggil sebagai magnet. Okey, so apabila saya gerakkan magnet ke dalam, mentol menyala. Okey, mentol menyala. Magnet ni kekal berada di dalam solenoid. Mentol tidak menyala. Kenapa mentol tidak menyala walaupun magnet berada di dalam solenoid? Sebab tidak berlaku perubahan flux ataupun tidak berlaku gerakan relatif. Tidak berlaku gerakan atau tidak ada gerakan. Kalau tak ada gerakan, tak adalah perubahan flux magnet. Saya keluarkan dia. Saya bergerak. Pop. Hop. Mentol menyala. Sebab saya dah gerak, ada pergerakan, ada gerakan relatif. Apabila ada gerakan relatif, maka akan wujud perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet tadi akan menghasilkan DGE teraruh. Contoh ni, saya masukkan. Masa saya masuk, tengok berlaku pemotongan flux. Okey, dah ready kat situ, dah tak ada pemotongan flux. Kalau buat laju-laju, apa berlaku? Dia lebih cerah lah. Semakin laju dia semakin cerah. Itu antara faktor yang kita akan belajar nantilah, bagaimana untuk meningkatkan aruhan elektromagnet. Nah, tengok yang ke atas. Yang ke atas ada dua gelung. Bergerak. Macam mana kecerahan dia? Kalau yang bawah, cerah. Kalau saya masukkan perlahan-lahan, apa berlaku? Masukkan perlahan dia. Kurang cerah. Kurang cerah. Kalau gerakan dia laju, Lebih cerah. tengok dia punya galvanometer tu. Pesongan dia. Okey, pesongan dia. Kalau masa masuk dia contohnya masa masuk dia ke kanan, kalau saya keluarkan dia akan ke kiri. Arahnya sentiasa berubah. Kalau guna dua gelung, sikit je pesongan dia berbanding yang bawah tadi. Ini antara faktor-faktor yang kita akan bincang nantilah. Okey. Kalau kita tukar dia punya kutub, dia lain. Kutub bagi magnet pun dia akan mempengaruhi arah arus. Ini kita akan bincang nanti dalam hukum Lenz. Hukum Lenz. Cikgu, Ya. maksudnya kalau nak berlaku hubungan tu, magnet tu kena sentiasa bergerak lah kan? Ya, mesti ada magnet yang bergerak. Sama ada sekarang ni saya tahu nak gerakkan dia punya gegelung, saya nak gerakkan gegelung tak dapat. So saya gerakkan magnet lah. Dia boleh juga jadi gegelung ni yang kita gerakkan pergi dekat magnet pun boleh. Dia salah satu daripada dua tu bergerak. Kalau dua-dua bergerak, lagi besar dia punya magnitude yang boleh dihasilkan. Ya? Sama. Tambah satu kan sudah. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude DGE aruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude DGE aruhan. Okey, ini kalau awak ada kat rumah, awak ada magnet. Magnet neodymium ni. Yang ni boleh awak beli dekat Shopee je. Beli kat Shopee, kemudian awak cari paip yang tak guna, potong paip tu. Lepas tu carilah dawai mana-mana yang tak guna tu kan. Lepas tu letak LED. Kemudian letakkan magnet yang awak beli tadi. Okey, kenapa kita guna magnet neodymium ni? Okey. Magnet neodymium ni disebabkan magnet ni dia kuat sikit. Dia punya penghasilan medan ni kuat. Jadi dia mudahlah untuk kita lakukan eksperimen.
Okey, beli magnet kalau ni lah kan, awak kan biasa shopping kan. Biasa shopping tak? Rizal? Ke Rizal dah keluar kan? Ya, Rizal, yelah Rizal. Tak biasa tu. Tak biasa Tak Dah biasa. dapat, nanti dapat siapa yang dapat apa voucher Shopee tu? Kan? Belilah. Ada yang dapat lah voucher Shopee. Tak ada cikgu. 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Teruslah dah dapat voucher nanti kan. Jawab apa? Jawab Kahoot tu markah tertinggi. Kan? Boleh lah beli magnet neodymium ni. Masukkan dalam pipe PVC, potong pipe PVC tu, pipe-pipe yang kat rumah yang ada lebih tu. Okay, apa tu, lilitkan. Lilitkan dawai. Dawai tadi kita lilit dah jadi solenoid. Ya. Yeah? Kalau banyak kita lilit dawai tadi, dia akan lebih mudah kita dapat dia punya arus lah. Sebab antara salah satu faktor yang kita akan belajar nanti adalah bilangan lilitan. Ya. Yeah? So gerakkan laju-laju kan. Gerakkan laju-laju dia punya magnet tu, goncang. So kita akan nampak penyalaan pada LED. Okey. Itu cara dia nampak penyalaan ke LED tu. Maksudnya konsep kat situ adalah prinsipnya adalah aruhan elektromagnet. LED tu menyala bukan disebabkan kita bekalkan dengan bateri, tetapi disebabkan berlakunya perubahan flux. Berlakunya perubahan flux magnet. Itu yang menghasilkan arus. LED menyala dengan kecerahan yang berbeza apabila magnet di dalam pipe PVC digoncang dengan kelajuan yang berbeza. Okey, kalau goncang perlahan-perlahan ada. So nak guna magnet apa? Cari magnet neodymium. Jangan guna magnet yang cikai-cikai, dia tak boleh. Beli pergi magnet yang kedai RM2, susahlah sikit. Sebab dia kekuatan magnetnya rendah. So belilah magnet neodymium ni. Magnet neodymium ni dia banyak saiz. Banyak saiz, banyak bentuk. Ada bentuk bulat, ada bentuk segitiga, bentuk segitiga, bentuk segempat. Dan bergantung kepada saiz jugalah harga dia. Cikgu, kalau magnet tu dia memang jenis magnet kuat cikgu? Sama tak boleh, dengan boleh. Yang penting kita nak magnet tu kuat lah. Lebih mudah untuk berlaku. Sebab kalau magnet kuat ni dia medan magnet dia banyak kan. So bila medan magnet banyak, dia boleh ni lah, banyaklah perubahan flux. Ataupun banyaklah pemotongan flux yang boleh berlaku dalam satu masa tu. Cikgu, Ya. kalau kita ganti pipe PVC tu dengan benda lain boleh cikgu? Boleh benda-benda yang berbentuk silinder lah, mudah. Sebaiknya jangan benda yang konduktor. Jangan konduktor lah. Kalau yang penebat, okey. Contohnya macam tisu tu kan. Kalau tisu kan dia ada yang tengah-tengah tu. Kitchen tissue kan. Yang tengah-tengah boleh. Tapi tu terlampau besar. Besar dia susah juga. Kita nak cari yang biar dia ngam-ngam dengan magnet tu. Kalau besar susah pula nanti. Biar dia ngam-ngam dengan magnet. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, apa faktor dia? Bagi gerakan relatif antara dawai lurus dengan medan magnet, aruhan bertambah apabila. Okey, ini gambar yang pertama tadi. Dawai lurus dengan magnet. Okey, DGE taruh tu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh laju gerakan relatif dan juga kekuatan medan magnet. Itu dua faktor. Okey, kalau dalam solenoid pula, antara solenoid dengan magnet, okey, faktor yang akan mempengaruhi magnitude pertama adalah laju dia. Yang kedua, bilangan lilitan solenoid. Semakin bertambah bilangan lilitan solenoid, semakin bertambahlah magnitude DGE teraruh yang akan dihasilkan. Okay, dan yang ketiga adalah kekuatan medan magnet. So kalau buat yang ni, kalau kita nak dapatkan arus yang tinggi, kita kena letaklah konduktor yang banyak ataupun bilangan lilitan yang banyak. Kita kena gerakkan dia laju dan juga menggunakan magnet yang lebih kuat.
Okey, jadi untuk membincangkan berkaitan dengan magnitude. Sekarang ni nak bincang berkaitan dengan magnitude digital arus, hukum yang terlibat adalah hukum Faraday. Okey, hukum Faraday ni dia melibatkan adalah hukum yang membincangkan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi digital arus. Okey, hukum Faraday menyatakan bahawa magnitude DGE terarus akan bertambah. Magnitude DGE terarus akan bertambah jika lebih banyak garis medan magnet dapat dipotong dalam satu masa tertentu. Okey, hukum Faraday melibatkan kepada magnitude DGE terarus. So dia akan bertambah bila berlaku banyak perubahan flux. Jika lebih banyak garis medan magnet dapat dipotong. Okey, so magnitude digital arus adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Ini kenyataan ni lah. Faraday menyatakan magnitude digital arus adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Okey, so macam mana nak tingkatkan pemotongan flux magnet? Yang tadilah. Laju relatif bertambah, bilangan lilitan bertambah, dan juga medan magnet yang kuat. Okey, arah arus aruhan dalam dawai lurus dan juga solenoid. Okey, arah arus aruhan berubah apabila terdapat perubahan dalam arah relatif antara konduktor dengan magnet. Nampak tadi kan? Kalau kita contoh yang pertama tadi, yang dawai tadi, kalau kita gerakkan ke bawah, dia bergerak daripada kiri ke kanan contohnya kan. Tengok buku awak tadi, nota yang awal tadi. Kalau kita gerakkan ke atas, dia bergerak pada arah yang bertentangan. Tengok pada galvanometer, kalau gerak ke bawah lain, gerak ke atas lain, betul? Sama juga dengan simulasi yang saya tunjuk tadi, saya gerakkan magnet. Magnet masuk, dia bergerak ke kanan. Magnet keluar, dia bergerak ke kiri. Maksudnya arah arus aruhan itu sentiasa berubah. Berubah dengan apa? Berubah dengan arah gerakan relatif konduktor dan juga magnet. Okey, yang ni saya cakap tadi, kita gunakan apa? Gunakan petua tangan kanan Fleming. Okey. Sini saya dah tunjukkan tadi. Okey, boleh buat sekali lagi. Kalau untuk cari ke arah arus, apa yang kita nak buat? Kita kena gerakkan, contoh gerakkan ke atas. Ini arah apa? Arah dawai, gerakan dawai ke atas. Jadi ibu jari ke atas, jari telunjuk utara ke selatan. Buat. Kan? Kemudian dapat arah arus. Arah arus ke mana? Kalau letak tangan awak, arah arus awak pergi ke awak kan? So kita lukiskan dia. Pada konduktor lukiskan keluar. So arah arus. So pada galvanometer macam mana nak lukis? Kalau arah arus ni dalam wayar adalah bergerak ke kanan, pada galvanometer adalah pada arah yang bertentangan. Okey. Yang nombor 2. Yang nombor 2 ni macam mana? Yang nombor 2 ni yang bergerak apa? Yang bergerak adalah magnet. Yang bergerak adalah magnet. Kalau magnet ke bawah, maksudnya apa yang akan berlaku dekat konduktor ni? Konduktor ni bergerak ke atas lah maksudnya. Okey, ni dia tulis arah gerakan magnet. Okey, arah gerakan magnet. Oh, buku awak ni kan. Satu arah gerakan magnet, satu arah gerakan dawai. Sepatutnya kalau saya buat ni, saya buat bandingkan dua-dua lah kan. Barulah kita nampak dia punya arus tu ke mana. Okey, dalam buku awak ni, dalam satu dia tunjukkan arah dawai bergerak ke atas, satu lagi dia tunjuk arah magnet ke bawah. Kalau magnet ke bawah, maksudnya dawainya ke atas lah. Boleh tak imagine macam tu? Awak ada dua benda, kalau awak gerakkan benda yang tepi tu ke bawah, awak akan nampak yang tengah tu ke mana? Yang tengah tu akan ke atas lah. Cikgu. Ya.
So Najah. dua gambar ni sama je lah kan? Ya. Dua gambar ni sama dari segi arah arus. Okey? Dua gambar ni sama dari segi arah arus, tetapi perbezaannya pada apa? Perbezaannya adalah satu, dawai yang bergerak. Yang kedua, yang gambar kedua, magnet yang bergerak. Mungkin buku teks awak ni nak menunjukkan bahawa arus aruhan tu dah akan terhasil sama ada pertama, dawai yang bergerak. Yang kedua, dawai tu statik tapi magnet yang bergerak. Maksudnya salah satu bergerak, dia boleh menghasilkan DGE teraruf. Contoh, mungkin buku tu dia nak gambarkan kat situ lah. Cikgu, Ya. Cerah. ketua tangan kanan Fleming ni dia nak cari arus. Ya. Maksudnya Nak cari arah kita arus. kena Maksudnya, nak kenapa? Maksudnya saya keliru macam mana? Maksudnya apa beza dengan tangan kiri Fleming yang kita nak cari arus juga cikgu. Okay. Yang kita belajar before ni. Maksudnya beza dia. Macam saya tak faham Okay, sangat. petua kat sini tambahan ni tambahan maklumat. Petua tangan kiri petua tangan kiri Fleming. Petua tangan kiri Fleming ni dia syarat dia mesti ada arus. Kita ada arus yang mengalir. Ada arus mengalir. Ada arus mengalir, kita akan gunakan petua tangan kiri Fleming. Tu ada arus. Yang kedua kita nak cari apa? Yang kedua kita nak cari adalah arah daya. Okay, tu petua tangan kiri Fleming. Ada arus, kita nak cari arah daya. Petua tangan kanan Fleming pula, okey, kita tahu arah, kita tahu arah daya. Tahu arah daya, nak cari arah arus. Kan, situ perbezaan dia. Arah daya tu macam mana kita tahu cikgu? Oh, ni lah. Dalam gambar ni kan tunjuk dawai tu gerak ke atas. Okey, dawai tu bergerak ke atas. Nanti kita pergi kat generator. Generator tu berpusing ke mana? Kita dah tahu. Kita dah tahu daya dia. Kita dah tahu ke mana pergi dia. Tu maksudnya daya. Yang kita tak tahu arus tu nak ke mana? Yang tu kita tak tahu. Yang tu kita gunakan petua tangan kanan Fleming. Okay. Tajuk sebelum ni kita tak tahu pun arus tu, kita tak tahu daya tu ke mana. Ke mana putaran ni kita tak tahu, kita tahu arus je. Ya. Sebab tu kalau kita tengok dalam lita ni, lita yang kita belajar hari ni, dia tidak ada sumber kuasa, tidak ada sumber tenaga, tidak ada power supply, tak ada. Power supply tak ada. Jadi kita tak Cikgu kalau gambar yang kedua ni daya dia kat mana cikgu? Okey, daya tu Gambar yang magnet digerakkan. magnet digerakkan. Okey, daya tu adalah kita tengok pada konduktor. Sekarang ni yang bergerak adalah magnet kan, magnet ke bawah kan. Kita nak magnet, kita nak pada konduktor. Kita nak daya yang memotong medan magnet. Kita nak kena tengok daya yang memotong flux magnet. Itu daya yang kita nak tengok. Okay. Arah daya tu merujuk kepada daya yang memotong flux magnet. Boleh? Sebab tu kalau kita tengok kat sini, arah daya magnet ke bawah. Tapi sebenarnya arah daya yang memotong medan magnet adalah ke atas. Okey, jelas yang tu
Boleh cikgu. Okey, Boleh cikgu. sebab tu dia punya arah arus dalam dua-dua gambar ni sama. Okey, ni ada satu lagi. Tadi kita guna yang tadi kita gunakan petua tangan kanan Fleming, kita gunakan untuk tentukan arah arus bagi satu konduktor je. Bagi satu konduktor. Tapi kalau dalam bentuk solenoid, macam mana kita nak tentukan arah arus tu? Okey. So dia ada satu lagi hukum untuk menentukan dia. So bagi solenoid, hukum Lenz digunakan. Hukum Lenz digunakan untuk menentukan kekutuban magnet di hujung solenoid. Okey, hukum yang kita gunakan adalah hukum Lenz. Hukum Lenz ni adalah untuk apa? Untuk menentukan kekutuban magnet di hujung solenoid. Kita nak tentukan di hujung solenoid tu kutub apa? Kutub utara ke kutub selatan? Sebab kena tahu kan dalam solenoid. Okey, ni solenoid ni dia tidak ada kutub. Tapi apabila kita gerakkan magnet, contohnya kita gerakkan magnet utara ke dalam, solenoid ni nanti dia boleh ada kutub dia. Kalau kita keluarkan dia ada kutub dia. So kutub pada solenoid dia akan sentiasa berubah. Berdasarkan kepada pergerakan magnet kekal. Okey, hukum Lenz menyatakan bahawa arus aruhan sentiasa mengalir pada arah. Arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Okey, arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Itu hukum Lenz. Jadi hukum Lenz lebih kepada menentukan arah ke mana arus aruhan tu bergerak. Hukum Faraday tadi lebih kepada magnitude DGE teraruh yang dihasilkan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, nampak tak? Kita nak kena besarkan. Boleh saya besarkan sikit lah. Kecil sangat. Okey, yang A. Okey, A ni utara kan. Magnet ditolak masuk ke solenoid. Sekarang ni yang bergerak, kita masukkan, saya cakap dekat ni solenoid ni solenoid. Dekat solenoid dia tak ada kutub. Awalnya tiada kutub. Okey, sekarang saya gerakkan U. Apabila U dimasukkan utara dimasukkan dalam solenoid, so kutub yang dimasuki oleh magnet ni akan menjadi kutub utara. Okey, boleh. Gunakan petua genggaman tangan kanan. Gunakan petua genggaman tangan kanan. Ibu jari menunjuk arah utara. Ibu jari tunjuk arah utara. 4 jari yang lain adalah menunjukkan arah arus. Boleh Nazatul Iman? Ibu jari tunjuk arah utara. Ibu jari awak sentiasa tunjuk arah utara. 4 jari yang lain adalah menunjukkan arah apa? Arah arus. Ini satu kaedah Ini satu kaedah yang kita boleh gunakan. Okey, so apabila ibu jari awak tunjuk utara, awak tutup awak punya jari. Ibu jari tunjuk arah utara, tutup ibu jari awak, so awak akan dapati bahawa arus ni, tengok kuku awak tunjuk ke mana? Kuku awak tunjuk ke bawah kan? So awak tengok kuku awak ni ke bawah. Kuku tu ataupun pergerakannya ke bawah. So lukis yang ke bawah, pada solenoid ke bawah, so yang lain tu lengkapkan sahaja litar. Pada galvanometer arahnya bertentangan dengan arah arus dalam litar. Okey. Arus aruhan menghasilkan kutub utara di hujung solenoid untuk menolak magnet yang mendekati solenoid. Okey, so sekarang
Tengok kat sini ya. Sini utara kan? Mana warna-warna yang terang sikit kan. Sini utara, sini pun utara, betul? So, kalau utara masuk, solenoid akan jadi utara. So kalau utara-utara, apa yang akan berlaku? Wujud daya tolakan. So apabila wujud daya tolakan, magnet ni dia boleh keluar. Dia akan wujud daya tolakan, magnet ni akan tertolak keluar. So apabila kita tarik utara ni keluar, pergi kat bawah ni. Kalau kita pergi ke bawah, utara dia keluarkan. Magnet yang kutub utara kita keluarkan, jadi dekat apa? Dekat solenoid tadi akan menghasilkan kutub selatan. Letak pada Syah ni. Sedap nyanda tu. Okey. Apabila utara keluar, kutub pada solenoid akan jadi selatan. Apa daya akan terhasil? Daya tarikan sebab berlainan kutub kan. Kutub sama menolak, kutub berlawanan dia akan menarik. So apabila sebelah sini selatan, sebelah sini utara, sama juga gunakan petua genggaman tangan kanan, ibu jari sentiasa merujuk kepada ibu jari awak. Kemudian ada jari-jari yang lain. Kan? 4 jari yang lain tutup. So ke mana pergi jari awak? Awak tengok jari awak ke mana? Jari awak bergerak ke belakang kan? Jari awak bergerak ke belakang. Jadi anak panah ni mengikut arah jari tu pergi ke belakang. Boleh tak Iman? Maksudlah secara maya macam ni, macam tu lah tengok gambaran dia. Cikgu. Ya. Nak tanya untuk yang arah magnet tadi utara. Lepas tu kalau dia masuk dalam solenoid tu, dia punya arah pun akan sama juga ke? Arah solenoid tu? Arah solenoid? Macam okey, kita anggap solenoid ni tak bergerak. Okey, anggap solenoid ni tak bergerak. Kan, kalau digerakkan utara ni, digerakkan magnet ni masuk, sini akan jadi utara. Betul itu awak tanya? Itu. Okey, lepas tu? Okeynya kalau magnet tu masuk, lepas tu yang hujung cikgu bulat tu dia akan jadi utara. Ya, kalau masuk utara, kutub yang keluar ni akan jadi utara. Kalau kita tengok tepi ni, kalau saya masukkan selatan, kutubnya akan jadi selatan. Kutub pada solenoid tu masuk sama, keluar berbeza. Ya? Masuk dia sama, apabila keluar dia kutubnya berlawanan. Kan? Cikgu. Ya. Solenoid tu tak ada arah kan, tak ada kutub kan cikgu? Okey, so solenoid tu tak ada kutub. Kutub tu terhasil apabila ada gerakan magnet tadi. Ya. Kaedahnya macam mana? Kaedahnya, okey, asalnya solenoid ni tidak ada kutub. Okey, pada solenoid tidak ada kutub. Okey, so macam biasa, arus galvanometer pun dia berada kat tengah-tengah, arus tak mengalir. Okey, tapi tiba-tiba kita masukkan satu magnet kekal. Kutub selatan masuk, kutub selatan masuk kat dalam solenoid. So pada solenoid tadi, kawasan yang dimasuki oleh magnet akan menjadi kutub selatan. Kalau sebelah kanan selatan, maka yang sebelah kiri akan jadi kutub utara. So apabila ada kutub tu, barulah berlaku perubahan flux dan terhasilnya aruhan ni. Macam mana kita nak tentukan arah aruhan ni? Kita gunakan petua genggam. Tulis betul-betul, petua genggaman tangan kanan. Tu. Petua genggaman tangan kanan, ibu jari sentiasa menuju ke mana-mana? Arah utara. Okey, boleh? Boleh tak Indo?
Ya, kalau selatan keluar dia akan jadi utara. Ingat, masuk kutub bersama, keluar kutub yang berlainan. Okey, so penjana arus. Yang ni kita sambung kelas berikutnya lah. Okey, saya bagi satu lagi kaedah. Dia ada satu lagi kaedah. Okey, so kaedah yang ni contoh macam ni lah. Kita ada solenoid. Oh, ni bukan, ni kaedah untuk yang lain ya. Oh, tapi boleh kot. Tengok boleh tak guna? Contoh sini tahu sini utara, tahu sini selatan Okey, tahu utara, tahu selatan. Utara north kan? Betul tak? Utara north, selatan south. Okey. So kat sini saya buat bulatan. Bulatan tersebut saya pecahkan kepada dua bahagian. Okey, so kat sini knots knots. Macam mana jadi knots? Kita buat huruf N. Yang ni kita buat huruf S. Nampak tak ni? Huruf S. Nampak macam huruf S tak ni? Nampak you. Kan? Ni nampak macam huruf N kan? Tak? Betul? Okey, kita dah tahu utara, kita dah tahu selatan. So utara ada north, yang ini. So arah arus yang kat sini, arah arus yang dekat dalam, yang dekat kawasan ni, arah arus ke mana? Kita tengok yang bahagian dalam ni. Arah arus ke mana tu? Ke atas kan? Ni. Mana lagi? Hitam lah. Ni. Tengok anak panah ni. Anak panah tunjuk ke mana? Anak panah ni tunjuk ke ke atas. Ke atas. So arah arus kat sini adalah ke atas. Macam tu. Okay, ini pun bolehlah guna. Tapi saya rasa lebih mudah menggunakan petua genggaman tangan kanan. Menggunakan petua genggaman tangan kanan lebih mudah lah. Okay, so kesimpulan kat sini nak tahu dia punya kutub pada solenoid. Kalau masuk, kutub dia sama. Kalau keluar, kutub yang berbeza. Dah tahu kutub, barulah kita boleh gunakan petua genggaman tangan kanan untuk menentukan arah apa? Arah arus aruhan. Okey, arah arus aruhan ada dua kaedah. Pertama, petua tangan kanan Fleming. Petua tangan kanan Fleming tu digunakan bagi satu konduktor sahaja. Tapi kalau untuk solenoid, kita gunakan petua genggaman tangan kanan. Dengan syarat kita kena tahu kutub dia. Macam mana tahu kutub? Kena tengok arah ataupun kena tengok kutub yang dimasukkan ataupun dikeluarkan daripada solenoid. Kutub yang ada pada magnet lah, kutub yang ada pada magnet kekal yang dimasukkan ke dalam solenoid atau dikeluar pada solenoid. Tentu antara kesimpulan yang kita boleh buat pada petang ini. Okey, ada apa-apa